Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan, rindukan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Orang-orang yang bertakwa rindu akan kebenaran, kejujuran dan keikhlasan, keredaan Tuhannya. Orang mukmin merindukan anak-anak yang soleh, istri-istri yang solehah, keluarga bahagia. Para pencinta kebenaran rindukan suasana masyarakat yang terjalin aman dan sejahtera, merindukan tertegaknya kalimah Allah di muka bumi, dan dalam merindukan keampunan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita lagi di dalam siaran FB Live kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sedang penonton yang saya hormati, insya-Allah pada malam ni kita melihat beberapa larangan yang kita berikan tajuk jangan kita buat, ya, sama ada mungkin jangan itu berbentuk larangan yang berbentuk haram, tahrim, ataupun tanzih, satu bentuk yang berbentuk makruh yang dilarang. Mudah-mudahan ada manfaat atas perkongsian ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Hadis yang pertama riwayat Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu makan menggunakan tangan kiri, kerana sesungguhnya syaitan itu makan menggunakan tangan kiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ada dua tangan, ya, satu tangan kanan dan satu lagi tangan kiri. Maka tangan kanan ini kebiasaannya kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang dituntut. Dan penggunaan tangan kiri ini adalah satu bentuk penggunaan yang kadang-kadang digunakan pada tempat yang tidak berapa cantik dan sebagainya. Sebab itu bila kita nak mengangkat tangan, maka kita angkat tangan kanan, Assalamualaikum. Kita angkat tangan pada orang. Begitu juga kalau kita lelaki, ya, kita pakai cincin di tangan kanan kita, ya, kita angkat tangan kanan, kita pakai cincin juga di jari manis di tangan kanan kita, berbeza dengan tangan kiri. Maka Nabi SAW menyuruh kita makan menggunakan tangan kanan kita. Okay? Penggunaan 3 jari pada peringkat awalnya, tengok keadaan lah, ya. Mungkin kita nak makan roti, kita jemput 3 jari. Ada makanan yang kita boleh menggunakan 3 jari sunat, ya, sebab kita
menjemput menggunakan, kita panggil jemput-jemput lah, bukan kuih jemput-jemput tu, kita roti canai, kuih dan sebagainya 3 jari. Tapi kalau nasi kita gunakanlah 5 jari, 4 jari yang Allah bagi ni. Walaupun berbeza jari kita ni panjang pendek semua, tapi kalau bekerja sama dia jadi sama. Walaupun berbeza, ada panjang, ada gemuk, ada kurus semua, tapi kalau bekerja sama, muat pula. Elok-elok je tuan-tuan masuk dalam mulut kita kan, disuap. Tambah suap durian pula, elok je masuk kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni kemuliaan menggunakan tangan kanan kita. Maka Nabi SAW melarang kita memakan menggunakan tangan kiri. Ya, sebab ada orang yang bila makan, suap, potong-potong tekan, suap, potong-potong tekan, suap. Jadi dia menggunakan tangan kiri. Maka kata Rasulullah, penggunaan tangan kiri itu bila makan ni digunakan oleh syaitan. Ya, kita dah belajar tentang adab, kita dah belajar tentang akhlak pada kuliah kita pada minggu lepas. Akhlak, manusia yang sempurna al-akhlak dia. Maka akhlak-akhlak ini diajar kepada kita. Cara nak bersin, cara nak tutup mulut daripada bersin. Okey. Itu masuklah kepada kita ini tangan kiri. Sesuatu benda yang dibuat oleh syaitan. Sesuatu benda yang menjadi amalan ataupun perbuatan daripada syaitan, kita elakkan, jangan kita buat. Elakkan. Termasuklah penggunaan tangan kiri. Yang pertama saya nak sentuh ialah kadang-kadang kita basuh tangan sebelum makan, kita hanya basuh tangan kanan dengan alasan tangan kiri kita tak pakai. Apa salahnya kita basuh dua-dua tangan? Sebab penggunaan tangan kiri ni kadang-kadang waktu kita makan, tangan kiri ni pun diguna pakai. Kadang nak kupas kerang, kadang nak kupas siput, kadang nak kupas udang, kulit udang, kita gunakan tangan kiri juga nak ngupasnya. Suap tangan kanan, mengupas tak salah mengambil tangan kiri. Yang dilarang menyuap tu. Takkan kita tak langsung nak kupaskan kerang tangan kanan semuanya. Kan susah tak? Boleh buka kulit kerang tadi, ambil dari sini, dia suap lah. Yang dilarangnya ialah menyuap dengan tangan kiri tadi. Jadi setengah orang dia langsung tak basuh tangan kiri. Dua-dua ni kita basuh semua, basuh elok-elok semua, sekali kita pakai. Sebab kadang-kadang memang kita akan pakai juga tangan kiri ni untuk mengambil lauk misalnya, untuk memegang itu, megang sudu, megang senduk, megang ikan. Kadang-kadang kita terbuat pegang pinggan, kadang-kadang kita nak bagi pada orang misalnya lauk, nak passing lauk pada orang. Jadi itu yang kita nak. Yang kita tak nak ialah menggunakan tangan kiri untuk menyuap makanan. Biarlah makanan yang masuk ke dalam mulut kita disuap menggunakan tangan kanan. Itu yang afdalnya. Itu jangan yang pertama. Baik, yang kedua. La ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku dhanban. La ilaha illallah, tak mendahului akan dia oleh sebarang amal dan tak meninggal ia akan dosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, satu kalimah yang paling afdal, kalimah thayyibah, kalimah yang menjadikan kita ini berbeza dengan orang yang tidak melafazkannya, yang tidak mengakuinya, iaitu kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Jadi apa keistimewaan dia? Kalau nak buat amalan, kata dia, dahulukan dia dengan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Bila kita nak buat sesuatu perkara, ingat la ilaha illallah. Kalau kita nak buat jahat, kalau kita ingat la ilaha illallah, kita tak buat jahat. Sebab tiada Tuhan melainkan Allah. Allah duk tengok aku ni. Ini setengah orang bila dia nak buat kejahatan, dia tak ingat la ilaha illallah, dia buat dulu. Mana diletak Allah, wallahu alam. Mana tauhid dia, kita pun tak tahu. Mana keyakinan dia, kita pun tak tahu. Jadi ini yang kita kena ingat dulu. Perhatikan benda ini. Begitulah juga tuan-tuan.
Bila dia buat benda-benda itu, dia takkan buat benda dosa, dia akan meninggalkan benda-benda dosa. Sebab apa? Sebab dia takut dengan kalimah la ilaha illallah ni, takut terbatal amalan. Takut terbatal akidah, takut terbatal iman kita. Kalau kita nak buat sihir pada orang, kalau kita nak buat sihir pada orang, pergi jumpa orang yang mengamalkan sihir, kita buat satu benda, menjadikan orang sakit, kita upah satu orang. Dia nak tengkorak, dia nak tanah kubur, dia nak air, kain kapan mayat, semuanya ni minta. Dagu lah, dagu mayat anak dara lah, apa semua dia buat. Kalau engkau fikirkan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, kau tak akan buat benda-benda syirik ni. Tapi tidak, pada masa itu tak tahu la ilaha illallah tu pergi ke mana. Di mana pergi tak tahu. Sebab tu biar la ilaha illallah ni sentiasa dalam ingatan kita, sentiasa dalam sebutan kita, sentiasa di dalam pemerhatian kita. Sebab Allah sentiasa memerhatikan kita. Allah sentiasa mengawasi kita. Jadi jangan kita hilangkan perkataan dan maksud dan kehendak daripada la ilaha illallah. Letakkan. Di mana aku pergi sekalipun la ilaha illallah, kita takkan menjual iman kita. Kita takkan menggadaikan akidah kita. Kita takkan merosakkan amalan kita. Kerana apa? Kerana la ilaha illallah itulah yang menentukan, yang membezakan siapakah kita sebenarnya di sisi Allah, nak dibandingkan dengan orang yang tidak melafazkan la ilaha illallah. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat sedikit sahabat-sahabat kita yang sama-sama menghantar komen pada malam ni. Tak baca kan, merajuk pula. Encik Hanif, Assalamualaikum Ustaz, jangan tak menyanyi kalau dah jodoh. Kalau jodoh tak ke mana adinda idaman kanda, walau gelap alam maya ku cari dinda, baru jumpa Rosiah Buyung. Durian tu tetap tak tinggi ya Ustaz. Makanan kegemaran mana boleh tinggi. Nur Medina, wah siang tadi Ustaz makan durian berjemaah, seronok ramai-ramai Ustaz. Lagu Ben Naden Ustaz. Oh, lagu Ben Naden. Kadangkala dapat ku rasakan hadirnya diriku, tidak diperlukan rasa duka mencengkam di jiwa, ku nanti jawaban katakanlah sayang. Itu lagu Ben Naden untuk siapa tadi? Nur Medina kan. Baik, Ro'a Ali, terima kasih atas perkongsian ilmu. Baru dua larangan ataupun dua perkataan la yang kita sebut pada malam ni. Belum lagi kita baca yang lain lagi. Harap tenang. Nur Yazidah Muhammad Dali, la ilaha illallah, benteng daripada melakukan perkara yang jahat. Betul. Rosiah Buyung, hebat ciptaan Allah. Jari bekerja sama bila nak buat sesuatu, walaupun ada yang pendek, ada yang panjang. Bila dia bekerja sama, tuan-tuan, subhanallah. Ni nampak jari ni, ibu jari, jari telunjuk, jari manis, macam-macam ada beza. Tetapi kalau dia ni bekerja sama, tuan-tuan, pokok boleh tumbang. Dia pegangnya kapak, nampak ni, 4 jari sebelah sini, 1 jari sebelah sini. Sebab tu nama dia ibu. Dia satu pun cukup. Pam, dia pecahkan pokok, patahkan pokok, tuan-tuan. Kalau dia pegang cangkul, boleh tanam segala benda, tuan-tuan. Dengan steering ni boleh sampai daripada Ipoh Nunun sampai ke Kelantan, dia mandu kereta, tuan-tuan. Ni kekuatan jari kita. Sebab itulah lambang kepada kerjasama. Kita boleh letakkan kepada jari ni adalah lambang kerjasama. Maha suci Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kalau orang tu dia left handed, macam mana pula? Dia makan pakai sudu tapi guna tangan kiri untuk menjuang. Biasakan. Ya biasakan. Ni left handed ni bukannya tak boleh diubah. Left handed pun boleh berubah. Nash boleh berubah. Gigil menggigil aku kan. Boleh berubah daripada rockers menjadi lagu-lagu lain kan. Kita sengaja, Tuhan sengaja menduga kita, dia pun boleh ubah.
takkan kita left handed makan nasi tak boleh ubah? Boleh ubah. Ya, kalau kita biasakan boleh ubah pada rias senanin. Baik. Aduhai internet kami putih-putih Ustaz. Hujan sikit pun jadi hal. Rozita Abdullah. Cuba-cubalah Rozita Abdullah. Rudi Syukri. Lawanya baju Ustaz malam ni putih, hitam, berbunga-bunga. Sihat selalu. Kita nak tengok sikit. Apa pula iklan pula pada malam ni. Kita rehat sekejap saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda letih, lesu, tidak bertenaga? Jom dapatkan minuman Marvelous keluaran Sinar Al-Barakah. Tuan-tuan yang sudi yang masih lagi kekal bersama dengan saya pada saat ini, kita sambung lagi yang ketiga. La imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalahu. Riwayat rawahu Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, la imana, tidak beriman, liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak mempunyai amanah. Wala dinan, dan tidak beragama, liman la ahda lahu, bagi sesiapa yang tidak menyempurnakan janjinya. Nampak tu tuan-tuan. Nabi SAW menyebutkan tentang iman. Tidak beriman seseorang yang tidak ada amanah. Jaga-jaga ni tuan-tuan, jaga-jaga kan. Jangan kita sekali-kali melanggar amanah kepercayaan orang. Orang dah percaya pada kita, suruh simpan rahsia, simpan. Orang percaya pada kita, suruh simpan duit dia, simpan. Ada orang yang bagi barang emas, suruh kita simpan, simpan. Ada yang dapat jawatan, jaga jawatan elok-elok. Tu amanah. Kadang-kadang kita ni tak amanah tuan-tuan. Kerja sebagai imam masjid, elam ambil, gaji ambil. Tapi bila tugas tolak dekat Tok Siap. Tak mau jadi imam, dia sibuk pergi ngajar kelas Quran. Maghrib tak jadi imam, isyak tak jadi imam. Tapi gaji nak penuh. Ni amanah di mana ni tuan-tuan ni? Okey, kita ambil amanah. Kalau nak mengajar pun jangan ambil waktu sembahyang. Waktu saya bertugas ni. Waktu tak bertugas, mari mengaji, saya ngajar. Tapi setengah-setengah kita pandang ringan benda-benda ini tuan-tuan. Ya, kita pandang ringan, kita masuk pukul 8 kerja. Pukul 9 baru sampai. Buat apa? Entah, ada je masalah dia. Ada orang yang pergi makan pukul 9 pagi, pukul 11 baru masuk pejabat. Amanah apa ni? Macam mana dengan pendapatan dia, macam mana dengan gaji dia, macam mana dengan allowance dia, kalau dia tidak amanah. Belum masuk lagi harta pejabat dijadikan harta rumah. Belum lagi kerja-kerja di luar dibuat pada waktu pejabat. Belum lagi dia duk meniaga direct selling waktu pejabat. Waktu pejabat dia meniaga MLM direct selling, dalam masa yang sama dia makan gaji daripada pendapatan itu. Ini waktu yang diamanahkan untuk bekerja, waktu yang dibayar gaji untuk bekerja, maka bekerjalah. Waktu yang tak melibatkan bekerja, belah malam ke, Sabtu Ahad ke, engkau nak MLM ke, engkau nak SLM ke, apa balun engkau. Jangan melanggar amanah, kerana Nabi SAW menyebut bahawa orang yang tidak ada amanah itu adalah orang yang tidak ada iman. Dan kata Nabi, wala dinan liman la ahdalahu, dan tidak ada iman bagi, tidak ada agama bagi sesiapa yang tidak menunaikan janjinya. Ingat, janji tetap janji. Apa sekalipun kita dah janji dengan orang, tunaikan. Kalau tak mampu, jangan berjanji. Apa guna berjanji kalau tak ditepati? Nampak lagu P. Ramlee tu. Kelak merana diri, diri sendiri yang gigit jari. Jangan. Ini janji macam-macam. Kadang-kadang janji dengan anak, nanti ayah balik, ayah beli kendos. Nanti ayah balik, ayah beli ini. Kalau kamu dapat 8A, ayah beli kamera. Kalau kamu dapat ini, ayah beli ini. Hampir apa pun tak ada. Anak duduk di rumah pisang. Sebab janji tak ditunaikan. Pisang, kata anak. Saya pun pisang sekarang ni.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom kita jaga amanah, jom kita menunaikan janji. Dua benda ni kalau kita ingkar, kalau kita buat, tuan-tuan, kita termasuk di dalam golongan yang disebut munafik. Ini bukan munafik Samsul Yusof, tuan-tuan. Ini munafik betul-betul punya ni. Innal munafiqi fid dari asfali minan nar. Orang yang munafik ni duduk di bawah sekali dalam neraka ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, kemudian yang seterusnya Nabi SAW bersabda, la akalu wa ana muttaki. Kata Rasulullah, tidaklah aku makan sambil bersingking, bertekan siku. Ada setengah orang dia makan macam ni. Ni nampak tak? Siku duduk di lantai, dia makan ngap ni. Ni orang malas ni setiap makan ni. Sebab tu kita kadang-kadang dia ajar tangan macam itu. Kalau makan sudu lah, tangan tak pergi belakang jatuh kan. Setengah orang dia makan kan. Jadi begitu makan, adab tuan-tuan, jangan duduk bersingking siku ni. Dia duduk tekan siku, duduk makan setiap orang malas makan. Tuan-tuan, orang malas makan ni. Makan elok-elok. Makan elok-elok, jangan kita duduk bersingking, duduk tekan siku ketika makan ni. Diajar oleh Nabi SAW. Baik, yang kelima, Nabi berkata, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Rawahu an-nas. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan la tabaghadu, jangan membenci sesama kamu. Wala tahasadu, jangan berdengki sesama kamu. Wala tadabaru, janganlah kamu bertengkar di kalangan kamu, sampai kita memboikot belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim an yahjura'ahu fawqa thalathati ayyam, dan tidaklah halal kepada kamu memutuskan, yakni tidak bertegur sapa dengan jiran kamu, dengan saudara kamu, kawan kamu lebih daripada 3 hari. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Satu hadis yang selalu kita dengar, satu hadis yang selalu kita baca, wala la tabaghadu, jangan membenci. Ni berapa kali dah kita pesan ni, asyik nak benci. Kita nasihat pada orang politik ni, jangan duk ngajar politik kebencian pada pengikut. Mengajak anak-anak buah benci dengan orang sana, benci dengan orang sini. Tambah diajaknya pula orang Islam membenci sama-sama. Habis tu besok kalau kamu mati, kamu nak suruh siapa nanam? Nak suruh siapa nanam mayat kamu? Nak suruh siapa mendoakan mayat kamu? Tak orang Islam juga. Berpuluh-puluh tahun hidup membenci, tak rasa apa. Nabi kata dah, jangan benci, jangan marah. Duduklah sepakat bincang elok-elok. Berapa ramai dah yang mati, opah yang mati, tok wan yang mati, ayah cor yang mati, mak bapak yang mati dalam keadaan membenci sesama mereka, angkara daripada politik yang kita buat. Apa yang kita nak bawa di hadapan Allah? Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah kalau mereka mendakwa kita bahawa mereka tu mati dalam keadaan putus silaturahim dengan orang lain sebab ajaran daripada kita, doktrin daripada kita. Nak jawab apa, tuan-tuan? Apa kita kebal nak menjawab depan Allah Subhanahu wa taala? Dan saya juga berpesan pada sahabat-sahabat semua, jangan kerana isu politik misalnya kita membenci, kita mendengki, kita memboikot sesama kita. Bahana daripada orang politik ni, demo lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Tak apa dah jadi lagi sehari, lagi 2 hari, kita pun tak tahu. Tapi kita yang di bawah ni bergaduh, berparang, berludah, bermaki, mengutuk dalam Facebook, mencela dalam Facebook.
Sampai tak cakap ni ajaran siapa ni tuan. Kita ikut ajaran Nabi yang menyuruh kita ni jangan bergaduh, jangan bertengkar, jangan boikot. Itu ajaran Nabi-nya. Maka jika ada ajaran yang lain daripada ajaran Nabi, itu bid'ah lah tu. Itu baru nama bid'ah. Tapi saya ustaz-ustaz yang suka membid'ahkan orang ni tak ada pula membid'ahkan bab tu pula. Dia biarnya orang Islam gaduh, biarnya Islam kutuk-mengutuk, maki-maki, tak ada bid'ah pula. Kalimah zikir Allah, Allah, Allah disebut bid'ah. Yang ni pelik tuan-tuan ni. Yang jelas-jelas bercanggah daripada ajaran Rasulullah, tak dikatakan bid'ah. Yang benda tu khilafiyah di kalangan ulama, kita kata bid'ah. Jadi sedang-sedang penonton yang saya hormati, marilah kita sepakat tolak benda-benda yang membawa pergaduhan. Sebab Nabi SAW bersabda, wala yahillu li muslim ayyah yura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal sesama kamu memutuskan silaturahim, tidak bertegur dengan saudara kamu lebih daripada 3 hari. Jadi kalau kita ada masalah dengan kawan kita di ofis, masalah dengan jiran-jiran kita, selesaikanlah elok-elok, lapang dada, berikan kemaafan, mohonkan kemaafan, bagilah salam, ziarahlah dia, bertukar-tukar hadiah. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita sebab kita menyambung silaturahim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita dengan sebab kita ni menyambung silaturahim. Kita tengok lagi komen-komen yang sampai kepada kita. Razmi Razali, saya benci abang saya ustaz. Hanya kerana satu WhatsApp je baru-baru ni. Tapi lama-lama saya mengaku mana pergi udah hilang pula dah, udah hilang Razmi, oi tak dapat nolong. Mana pula udah lompat masuk banyak benar tuan ni. Jadi kita tengok lagi lah, kalau ada lagi, minta maaf lah pada Razmi tadi udah hilang pula dah. Rahaya Zawi, salam ukhwah, saya dari Sungai Petani, terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat jumpa live ustaz petang ni kat Switzerland daripada Sidah Aisyah. Dari Switzerland. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum, saya dari Sarawak, nak tanya kalau solat seorang adakah sah? Sah lah, cuma pahala satu lah kan. Kalau solat jemaah dapat 27 kali ganda. Syarifah Ifah Syeri, ustaz tak balik kampung Batu Kurau ke minggu lepas? Last week dah balik dah kan, dah balik dah. Durian, jangan kau tanya kepadaku. Azura Misbir, jangan mukir janji. Baik. Fadli Maksyah, peliharalah amanah yang diberikan. Muhammad Lee, alhamdulillah ustaz selalu mengingatkan kami kadang-kadang leka, kami nak belajar, alhamdulillah. Cik Maznah, semua amanah Allah, janji-janji lebur kan. Sa'anah Sulaiman, tunaikan janji, jangan engkar, itu munafik namanya. Rosna Cik Din baru buka, lambat sikit, alhamdulillah. Rosna Cik Din memang sentiasa lambat, orang nak habis baru dia masuk. Baik, kemudian ada lagi soalan, banyak soalan tuan-tuan, tak terlalu nak bacanya. Tak lalu nak baca. Izzati Zulkifli, ustaz boleh ke seorang anak membenci ibunya sendiri dikatakan ibunya jahat? Mak kita jahat macam mana pun dia mak kita, satu. Yang kedua, kalau mak tu jahat dia dengan Tuhan, tapi kita janganlah berjahat dengan mak. Itu pesan. Kalau kita berjahat dengan mak, kita juga buat dosa pula. Biarlah dosa mak dengan Tuhan, mudah-mudahan mak minta ampun pada Allah. Tapi kita janganlah dengan sebab mak tu jahat, kita pun buat jahat dengan mak, jangan. Berbuat baiklah dengan mak. Melainkan jika mak bapak kita menyuruh kita buat benda jahat, jangan ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tuti'huma. Kalau mereka suruh pada kita buat benda-benda syirik yang mereka sendiri pun tak tahu benda-benda apa, jangan ikut taat pada mereka. Yang itu betul.
Tapi jangan kita menyakitkan hati mereka, berkasar dengan mereka, ya, bercakap uffin sekalipun. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah suruh kita bercakap dengan bahasa yang baik, ya, kepada mak bapak kita. Amira Natasha, Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Oh, besok pagi nak buat gigi lagi. Kan? Masalah gigi saya belum selesai lagi. Jadi alhamdulillah malam ni saya boleh ceramah lagi. Besok nak buat gigi lagi. Tahu apa jam saya nak menganga depan doktor tu? Wallahu a'lam. Baik. Nur Jahan Izharul Haq, Ustaz nak tanya, kalau orang asyik cari paksa dengan kita dan menyakitkan hati kita, macam mana kita nak berbaik dengan dia? Sekadar mana yang anda mampu. Cuma jangan putus silaturahim. Kalau bagi salam dengan dia, senyum pada dia pun sudah memadai dah. Cukup dah. Tegur dia, dia bagi salam, kita jawab salam, kita senyum, angkat tangan pada dia. Jangan sampai putus silaturahim. Itu pun sudah memadai dah. Baik. Ni dia baru sampai Razmi Razali. Macam mana nak minta maaf dengan abang saya, Ustaz? Minta maaf sajalah. Minta maaf. Sekali je minta maaf, abang, saya minta maaf, saya salah. Cukup. Mulia kita. Kerana kita berani mengaku salah dan memohon maaf. Kemudian kita lihat lagi. Amira Natasha, Ustaz, nyanyi satu lagu. Lagu apa yang Amira minta saya nyanyi ni? Tolong sebutkan. Tolong nyatakan. Tanya sama hati, benarkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa yang dikenang? Bila difahamkan, itulah sayang. Cukup. Baik, muafakat membawa berkat pada malam ni, Ustaz, insya-Allah. Baik. Kemudian Lirus, nampak ceria Ustaz, baju bunga-bunga, sepakat membawa berkat. Cari persamaan, tolak perbezaan. Bagus. Tolaklah pergaduhan, ambillah perdamaian. Okey. Baik, jadi tuan-tuan, kita tengok nanti, kita akan sambung lagi membaca iklan, membaca komen-komen selepas daripada pesanan penaja ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya baru balik kerja ni, jadi saya nak segarkan badan saya dulu dengan mandian Bidara Limau. Nak dapatkan? Boleh dapatkan di Sinar Al-Barakah. Baik, terima kasih kerana anda masih lagi sudi bersama dengan saya. Kita masuk kepada hadis yang ke-6. Nabi SAW bersabda, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah kamu sembahyang menghadap kepadanya atau di atasnya, maka hukumnya adalah makruh. Jadi Nabi SAW berpesan kepada kita, la tajlisu 'alal kubur. Janganlah kamu duduk di atas kubur. Ini pesan Nabi, makruh. Kadang-kadang kita lalu di kubur, dipijaknya kubur. Kadang-kadang kita baca Yasin, baca apa semua ni, duduk atas kubur. Atas kubur duduknya. Janganlah. Ya, duduk tepi dia. Ni ada jarak kan. Ini kubur. Tengahnya ada laluan. Duduk di laluan tu. Dan janganlah semayang itu di atas kubur. Melainkan semayang yang dibenarkan. Semayang terlambat sampai mayat dah dikebumikan di dalam liang lahat. Dah selesai dah kita semayang mayat di situ harus. Jangan pula jadikan kubur tu sebagai masjid pula, duduknya sujud semua itu yang dilarangnya, ataupun menghadap ke sana, jangan, ya, itu larangannya. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, la takhtalifu fa inna man qablakum ikhtalafu fahalakum. Nabi SAW bersabda, janganlah berkhilaf sesama kamu, kerana umat-umat purbakala binasa mereka itu tidak lain berpunca daripada berkhilaf
sesama sendiri. Rawahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata janganlah sama-sama kita berselisih pendapat yang membawa kepada pergaduhan, yang membawa kepada perceraian, yang membawa kepada perbalahan tak habis-habis. Cuba kita lihat di negara-negara Islam di Asia Barat, kerana masalah khilafiyah bergaduh, kerana masalah pahaman bergaduh, kerana masalah ini berperang. Sampai sekarang tak aman. Nak berniaga susah, nak pergi masjid dibom, nak pergi kubur dibom, nak pergi kenduri kahwin naik bas dibom. Ya Allah ya Tuhan, nak pergi market dibom, rumah dibom, hanya kerana masalah khilafiyah. Jadi janganlah dibawanya pahaman khilafiyah ni datang ke Malaysia tuan-tuan. Kita ni kecil-kecil punya hair pun bergaduh. Mudah-mudah lapanglah dada. Benda khilafiyah sampai kiamat tak selesai lagi. Ulama ni kata harus, ulama ni kata buat, ikutlah. Kita ni Imam Syafi'i di Malaysia. Dia udah. Tak payah kita ni tuan-tuan. Nak menjadi rosak masyarakat ni senang. Nak membina masyarakat tu susah. Nak membangunkan susah. Nak memajukan masyarakat ni susah. Tapi nak meruntuhkan kemajuan tu senang. Ini yang menakutkan kita hari ni tuan-tuan. Nabi dah kata dah kepada kita, fa inna man qablakum ikhtalafu fahalak. Dan Nabi sebut dah bahawa umat dahulu kala dimusnahkan, musnah kerana apa? Kerana mereka itu sesama mereka bertengkar, bergaduh. Dan kita lihat hari ni umat Melayu kita, orang Islam kita di Malaysia ni, adakah kita nak menuju kepada kehancuran? Inilah tanah air kita, inilah bumi tercinta kita. Mana lagi tempat kita nak pergi tuan-tuan? Kalau tempat kita ni bergaduh, bercempera, ya, sampai tidak ada lagi ruang untuk bekerja sama. Nak pindah ke negara lain orang tak nak. Kalau kita ada duit orang nak lah, tak ada duit, mana siapa nak terima kita? Nak jadi pelarian tempat lain. Jadi janganlah kita membuang perasaan kasih sayang, membuang perasaan persahabatan, persaudaraan Muslim yang dianjurkan dalam agama untuk kita menjadi orang yang kuat kerana muafakat ini tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah, rawahu asy-syaikhani. Tidak akan masuk malaikat rahmat ke rumah yang mana ada di dalamnya anjing. Dalam rumah bela anjing. Hari ni tuan-tuan orang dah moden dibelanya anjing. Orang bela kucing, dia tidur dengan anjing, makan dengan anjing, bergambar dengan anjing, pegang anjing, cium anjing. Dia jadi pets pula dah. Ini bukan kucing mak ngah oi. Ini anjing mughalazah. Najis tu ada 3. Najis mughalazah yang paling berat, najis mutawasitah pertengahan, najis yang ringan mukhaffafah. Yang paling berat tu apa? Anjing dan babi dan keturunan. Nampak tu, babi bukan boleh sebut lembut-lembut, kena sebut tebal-tebal, babi ni buat. Anjing dan babi itu maknanya najis mughalazah. Najis. Daripada kau pegang najis mughalazah tu, baik kau pegang tahi. Tahi baru mutawasitah, tak payah sama pun. Jangan berak dalam tandas, jangan flash, berak dalam mangkuk. Kemudian pegang tahi. Buat apa tu? Leha membelai tahi itu dia. Orang sana belai anjing. Yang tu lagi berat. Apa tak ada kerja ni tuan-tuan ni. Tahi tak nak bela, nak bela anjing pula. Ini pun masalah ni. Nak bela anjing, bela di luar. Habuan nak jaga rumah, nak jaga kebun. Habuan nak tangkap dada. Orang jual dada. Habuan nak masuk dalam dusun. Itu boleh bela anjing. Tapi dia bukan anjing pemeliharaan, boleh naik kereta, bawa kereta anjing sebelah. Menu anjing tu. Oh, konon-konon nak jadi orang putih, asal Muhulu. Oh, konon-konon nak jadi orang pandai. Konon-konon bela-bela anjing tu jadi Mak Saleh lah kononnya. Tak payah tuan.
Haram tetap haram. Nah, katanya malaikat tak masuk kalau dalam rumah kita ada gambar binatang, dan juga gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Bersalahan benda yang tak menyawa seperti bukit, pokok-pokok, gambar pemandangan, gambar laut, tak apalah. Kan gambar macam baju saya ni, baju bunga-bunga, tak apalah. Jadi elakkanlah letaknya gambar-gambar binatang ke apa benda ke, malaikat tak masuk di dalam rumah kita nanti tuan-tuan. Yang seterusnya, la tushaddur rijal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diadakan perangkatan, tidak diadakan penggembaraan melainkan kepada 3 buah masjid. 3 buah masjid saja tuan-tuan. Kalau kita nak menggembara, ada orang yang menggembara pergi kepada luar negeri tu, nak pergi main salji kan, nak pergi main salji, hebat. Ada orang yang nak pergi naik bukit, nak pergi naik bukit sana nun, melancong ke tempat peranginan, bagus. Ada yang nak pergi kepada menengok orang, nak tengok taman tema. Di tempat-tempat itu macam-macam lah tuan-tuan. Nak pergi kepada macam-macam tempat yang dia nak pergi. Tetapi Nabi SAW sebut kepada kita bahawa ada 3 tempat yang paling afdal untuk kita ziarah, yang paling afdal untuk kita melancong. Bukan melancong tuan-tuan, yang paling afdal untuk kita angkat beg kita, untuk angkat barang-barang kita. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tempat-tempat itu ialah yang pertamanya Masjidil Haram. Tempat yang pertamanya ialah Masjidil Haram. Yang keduanya Masjid Nabawi, dan yang ketiganya ialah Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 tempat ini adalah tempat yang paling afdal untuk kita berziarah, tempat yang paling afdal untuk kita pergi. Di mana tuan-tuan? Pertamanya Masjidil Haram, yang keduanya ialah Masjid Nabawi, dan yang ketiganya ialah Masjid Baitul Maqdis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cubalah kita lihat, adakah tempat-tempat ini telah pun kita ziarah? Adakah tempat-tempat ini kita telah pergi ataupun tidak? Yang pertama Masjidil Haram, yang keduanya adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiganya ialah Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Bukan saya kata tuan-tuan jangan pergi tempat lain pula. Bukan saya kata tuan-tuan tak bolehlah pergi ke sana, pergi ke sini. Janganlah, bukan. Tetapi sebelum kita melancong ke tempat lain, sebelum kita pergi tempat lain, kita kerjakanlah umrah dahulu ataupun haji dahulu. Pergi dulu Masjidil Haram, pergi dahulu kepada Masjid Nabawi, dan pergi dahulu kepada Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan merahmati kita, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini diberkati oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ulang balik tuan-tuan, apa benda yang kita boleh belajar daripada apa yang kita ambil, yang kita dapat daripada pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kutip, apa yang kita buat, insya-Allah ada kebaikan. Jika terkasar bicaraku kepadamu, jika terlupa ku ucapkan selamat malam, bukan niatku melukai hatimu.
Aku sendiri rindu dendam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.